to record kan. Boleh kita tu Abah masuk dah. Selamat kamu. Okay, jadi kita boleh start dulu. Jadi sebab kita akan start bincang ni, yang ni perbincangan yang kamu yang akan terangkan. Jadi cikgu nak kamu terangkan lah. Abbas, mana Abbas? Abah ready dah? Okay, jadi kamu terangkan soalan yang kamu buat ni nombor 1. Cikgu besarkan sikit. Baca soalan dia dulu. Saja satu menunjukkan draw dari garis lurus OP dan OQ. Okay. Dia suruh buat apa? Ungkapkan vektor OP dalam bentuk XI tambah YJ. Jadi mana nak tulis tu? Cuba kamu terang sikit. Tu jawapan kamu. Pudar je kamu tangkap gambar. Okay. Macam mana kamu dapat 5I tambah 3J tu? Macam mana? Baca kat cikgu. Macam mana kamu dapat 5I campur 3J? Ambil dekat garis OP tu, ambil kat titik P. Yang Okay. 5 tu X, 3 tu Y. Jadi 5 tu X, 3 tu Y. Jadi dia akan jadi 5I campur 3J kan? Ya. Yeah. Betul. Jadi yang ni kita akan dapat vektor OP. Jadi kalau dia bagi kamu koordinat, kita akan dapat kita punya vektor Cartesian tu bermula daripada titik asalan. Jadi yang kamu dapat A ni OP. Yang B ni macam mana pula? Yang B tu dia tanya ungkapkan vektor QO dalam bentuk XY. So daripada koordinat ni kita dapat vektor apa dulu? Dapat QO. OQ. Kita dapat OQ dulu. Jadi OQ sama dengan apa? Q sama dengan OQ dulu. Daripada koordinat ni. Q negatif 84. Negatif 84. Jadi kalau kata QO? Kena songsangkan. Kena songsangkan sebab dia terbalik kan. Jadi dapat jawapan? 8 negatif 4. Okey, betul lah. Jadi yang ni kalau dia nak dalam I dengan J, ingatlah I tu refer to koordinat X kamu, J tu koordinat Y. Okay, yang ni baca terus titik dan ni kena songsangkan sebab dia nak QO. Kalau kita baca titik kita dapat OQ. Di QO tu kita kena songsangkan kita punya koordinat. Okey, betul. Okey, soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2, rajah 2 di bawah menunjukkan garisan apabila X per Y melawan X dilukis. Tentukan persamaan bukan linear yang menghubungkan Y dan X. Macam mana nak jawab ni? Kita kena buat apa? First, kita kena kira kecerunan, lepas tu cari pintasan Y. Lepas kita dah dapat tu kita nak masuk dalam formula apa? Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita masukkan dalam Y sama dengan MX tambah C. Jadi pintasan kamu punya part CY kamu XY. Kecerunan kamu? Kecerunan 1. 3/3. Okey, lepas tu X kamu adalah X kan? Pintasan Y kamu C. Lepas kita dah dapat XY ni kita kena buat apa? Kena ubah X. Kita kena ubahkan supaya kita dapat Y dalam sebutan X kan? Ni yang ni kamu ada careless sikit. Kamu macam mana kamu hilangkan X kat atas dengan buat apa? Macam mana hilangkan X kat atas ni? Kamu bahagi semua orang dengan X ke kamu darab semua orang dengan X? Macam mana kita hilangkan X ni? Darab. Darab lah. Tak, kalau kita darab dia jadi X kuasa 2. Sebab apa? Kita bagi. Kita darab. Kita bahagi. Jadi kalau kita bahagi semua orang dengan X, kat sini dia bukan jadi Y, dia akan jadi apa patutnya? 1 per Y. 1 per Y. Jadi kamu dapat 1 per Y sama dengan X per X campur dengan X per 6. Jadi macam mana kamu dapat equation Y ni? Macam mana yang ni jadi yang bawah ni? Macam mana kamu satukan dua-dua orang ni? Kita buat apa? Cepat Abang. Macam mana kamu satukan equation ni daripada dua benda jadi satu? Bahagi. Buat apa?
Hakim tolong sekali. Macam mana kita nak satukan equation tu daripada 2 item jadi 1 item saja? Mana dua benda nak jadi kumpul jadi satu benda? Samakan penyebut. Samakan penyebut. Jadi yang ni kalau kita permudah dia jadi 1 over S per 6 kan. Jadi kalau kita samakan penyebut dia jadi apa? 6 per 6 tambah S per 6. Jadi tingkat atas jadi apa? 6 tambah X. Per dengan? 6. Okey, jadi yang ni 1 per Y. Jadi last kali macam mana kamu dapat Y? Susah kan? Songsang kan? Tapi macam ada masalah kat sini. Patutnya kat atas tu X kan? Abbas? Ini kalau kita songsang kita dapat 6 over 6 campur X. Apa masalahnya? Apa salahnya? Salahnya kat mana? Cikgu tahu kamu salah kat mana. Kamu tengok tingkat ni. Kalau kita bahagi dia dengan X patutnya dia jadi apa? 6 per X. 6 per X. Jadi kat sini bukan X per 6, ini 6 per X. Jadi kamu betulkan sini 1 campur dengan 6 per X. Bila kita samakan penjemput dia jadi apa? X per 6 tambah X. 6 tambah X per 6 per 6 X. campur X per X. Okey, yang ni baru betul. Kalau kita songsangkan dia akan jadi apa? Y per X. X per? Y sama dengan X per X tambah 6. Okey, yang ni baru betul. Jadi yang ni kamu salah sebab kamu salah buat masa awal tu. Jadi kamu songsangkan dia. Salah lah ni nah. Jadi bila kamu hilangkan X ni kita bahagi semua orang dengan X. Jadi bila semua orang bagi dengan X ni hilang. Yang ni bagi X 6 tu per X. Jadi yang ni tak apalah sebab dia X per X kan. Lepas tu kita samakan penyebut sebab last kali kita nak jawapan Y. Kita bukan nak 1 per Y. Okey, nombor 3 pula. Macam nak buat nombor 3? Baca soalan dulu. Diberi bahawa fungsi fx sama dengan rx tolak x dan f kuasa 2x sama dengan 9x tolak 5, di mana r dan s adalah pemalar cari nilai bagi r dan s jika r kurang daripada kosong. Okey, jadi first kali macam mana kamu cari f kuasa 2x tu? Ambil yang fungsi yang dia bagi fx sama dengan rx tolak x. Lepas tu? So buat masukkan ke dalam f kuasa 2x tu dia akan kamu jadi masukkan. Right. Betul. f. Dia akan jadi apa? So dia dapat r kuasa 2x tolak rs tolak s. Okey, betul. Yang ni kita masuk fx dalam fx kan. Jadi kita akan gantikan kat tempat s ni kan. Lepas tu kita buat apa? So kita ambil jawapan yang dapat tadi, kita samakan dengan 9x tolak 5. Okey, jadi kita bandingkan sebab dia dah buat dah f kuasa 2. Lepas tu kamu pun dah buat. Jadi kita bandingkan kiri dan kanan. Jadi kita akan bandingkan x dengan x. Maksudnya kita dapat apa? R kuasa 2 sama dengan positif negatif 9. Tambah betul. Jadi yang ni belum lagi tambah tolak 9. Kita jadi tambah tolak 9 ni bila kita buang kuasa 2 ni. Boleh? Jadi yang ni R kuasa 2 sama dengan 9. Bila kita puncakan dia baru dia jadi tambah tolak. Yang ni yang second line ni. Jadi R sama dengan tambah tolak 3. Kenapa kita dapat dua jawapan positif dan negatif? Sebab dia tanya cari nilai bagi R dan S jika R kurang daripada kosong. Jadi nilai R tu ada 2. Bila kita kuasa 2 negatif dia akan hilang kan. Jadi maknanya R tu boleh jadi negatif, boleh jadi positif. Jadi kita kena consider. Jadi kita akan ambil nilai R yang negatif 3 ni untuk cari S kan. Ya. Jadi daripada yang equation tadi, kita punya equation S kita apa? S RS tolak S. Negatif RS tolak S kan. Jadi negatif RS tolak S sama dengan negatif 5. Kamu tertinggal satu sign negatif kat situ. Jadi bila negatif RS tolak S sama dengan negatif 5, lepas tu kita dah dapat jawapan yang mana satu tadi? Yang mana satu kita nak guna? Negatif 3. Negatif 3. Jadi kita akan gantikan kat sini. Jadi kamu selamat ni bila kita gantikan.
Kamu careless lah sebenarnya ni. Okey, jadi dia negatif. Lepas tu kamu ganti negatif 3 lagi sebab tu kamu dapat positif kat sini. Nah, jadi dia jadi 3S kat sini. Faham tak? Boleh? Ya. Dia negatif 2 kali. Jadi 3S tolak S tu dapat 2S. 2S. Lepas tu kamu pindahkan jadi jawapan dia jadi Negatif 5/2. okey, betul. Ini betul jawapan dia. Tapi ni careless lah. Jadi kalau cikgu nampak careless mistake ni, kalau kertas 1 tak apa lagi sebab dia check jawapan dulu. Kalau kertas 2, kalau kamu buat salah kat atas ni kiranya kamu buat salah lah. Jawapan tu kiranya jawapan kebetulan. Boleh? Okey. Ya. Okay, math nombor 4 pula. Hakim. Hmm. Ha. Mula-mula kita ada equation H negatif 1x tu. Okey. Lepas tu kita let y kat equation tu. Sebab apa kita let y? Sebab kita nak cari hx. Jadi kalau dia fungsi songsangan, bila kita let y dia akan jadi hx balik kan? Jadi ni hx kamu, nak cari hx. Lepas tu kita dapatlah equation dia. Jadi equation hx kamu apa? Negatif y tambah 7/3. Lepas tu kamu kena Pecahkan 3 dulu. kamu pecah kan? Lepas tu kamu tukarkan y jadi? Tukarkan y jadi x. Lepas tu macam mana kamu dapat jawapan P dengan Q tu? Kita compare kan dengan Kita banding kan? Jadi Banding. hx, jadi tulislah ni hx sama dengan hx. Jadi yang kamu banding tu yang kamu punya dengan yang diberi. bagi Jadi P sama dengan apa? sama dengan negatif 1/3. Yang kat depan X ni semua lah. Betul. Lepas tu Q kamu? 7/3. Okey, betul. Yang ni dua-dua betul. Jadi yang ni pun sama ni soalan banding. Jadi kalau dia bagi satu songsang atau tak songsang, kamu bagi sama dua-dua, baru kita boleh banding. Okay lah. Okey, nombor 5 pula. So dia minta bentukan bersamaan kuadratik. Lepas tu dia bagi punca-punca 2/3 dengan 1/4. Alright. Lepas tu nak buat macam mana? Lepas tu kita cari HTP dengan HDP dulu. Okey. Jadi HTP tu adalah hasil Tambah punca. tambah punca. Jadi 2/3 campur 1/4 dapat 11/12. okey. Lepas tu HDP Hasil darab punca 2/3 darab dengan 1/4. Itu dapat 1/6. okey. Lepas tu kita akan masuk dalam formula. X kuasa 2 tolak HTPX tambah HDP. Jadi yang ni belum lengkap lagi sebab kamu tak tulis sama dengan kosong. Ni kalau exam ni tolak 1 markah. Sebab dia persamaan. Persamaan mesti ada persamaan lah. Jadi lepas tu kita akan gantikan nilai HTP dengan HDP kita. Jadi jawapan akhir ni kamu boleh permudah lagi tak ni? Boleh Macam mana nak permudah? guna Darab semua orang dengan apa? nak Tak. Nanti bawah dia ada lagi. Kita nak hilangkan semua tingkat bawah ni. 12. Darab semua orang dengan 12. Jadi dapat jawapan apa? 12 X kuasa 2 campur. Ni kamu tinggal sebiji X. Jadi tolak lagi 1 markah. Okay. 11X campur 2. 2 sama dengan kosong. Mesti ada lah. Mesti ada sama dengan kosong. Maksudnya yang ni kena ada X lah. Kalau tidak, kenapa nombor ni tak bertambah kalau kamu tak tulis X? Okay. Jadi betul. Okay, soalan seterusnya. Okay, ni soalan log. Macam nak buat? Dia minta cari nilai log cari nilai X. Tu dia bagi log X 8 sama dengan 3. Alright. Lepas tu? Lepas tu yang X tu kita ubah jadi Asas kamu ubah dia jadi dia ada log kat depan dia. Jadi sebab dia 3, bila kita nak tukar dia jadi suatu benda ada log, dia jadi apa? Dia jadi apa? Log jadi, dengan asas yang sama lah. Betul? Asas tapi yang ada, sama dengan nombor sebelah dia. Tapi ada kuasa 3. Sebab apa? Nilai ni sama tak dengan 3? Sama. Sama sebab log XX ni sama dengan apa? 1. Sama dengan 1. 3 ni akan pergi depan. Jadi ni cara kita tulis 3 tapi dalam keadaan log. Okay, lepas tu kita buat apa? Kita kecilkan 8 tu. 8 tu sama dengan 2 kuasa 3. Okay, betul. Lepas tu? Lepas tu dapat nilai X lah. Kita compare. Kita samakan log dia. Jadi 2 kuasa 3 sama dengan X kuasa 3. 3. Jadi
So X X sama kamu dengan tu adalah 2, asas sama. Okey, betul. Lepas tu B macam mana? B. Mula-mula kita ambil log 81 per X dulu. Ha? Lepas kita buat log pilihan hati Okey, jadi kita nak tukar asas 8 ni jadi asas apa? asal X. Okey, asas X. Jadi kalau kita tukarkan dia jadi apa? Jadi log X negatif 1 per log X 8. 8. Okey. Lepas tu? Lepas tu log X 8 ni kita boleh kecilkan jadi log X. Log S8 ni dah ada Dia kan? dia bagi nilai 3. Jadi kamu dah tahu dah daripada soalan log S8 tu 3, jadi kamu ganti 3 yang atas ni. Tu yang yang negatif 1 kuasa tu kita bawa ke depan. Ha? Tu tinggal log XX potong jadi 1. Betul, log S ni 1, jadi dapat jawapan. Negatif 1 per 3. Okey, betul. Orang lain kalau dah buat saya mak juga. Okey, nombor 7. Siapa punya soalan? Siapa punya soalan? Okay. Terang kan? Yang ni Adinin nak terang ke Amin nak terang ke Syahman nak terang? Ini Adin, mana ke? tapi ini yang Cikgu Bobo ni yang Amin punya. Adinin buat lain sikit tapi Adinin boleh terang. Saya patah jawapan hilang. Hilang? Macam ni lah nak hilang. Amboi. Semalam pergi mana? Tunggu Adinin ambil kertas jawapan dia. Sekejap, cikgu tulis dulu. Yang ni Amin tulis ada silap sikit lah. Ada. Kat mana silap kamu? Cuba kamu tunjukkan dulu. Nampak dah ya. Nampak dah? Bukanlah silap. Kita jarang tulis rupa dia begini. Okey. Okey, Adinin cuba terangkan macam mana apa yang kita kena buat untuk soalan ni. First kali question tu Ha? tulis balik dengan mudah. Okey, kita permudahkan. Maksudnya? Lepas tu kita pecahkan, tulis balik. Lepas tu kita pecahkan yang tambah dengan yang tolak tu. Cuba bagi tahu satu-satu kita buat apa. 25 ni pemudah macam mana? Yang belah atas tu jadi 25x darab 25y. Oh, kamu pecahkan macam tu dulu. Okey, boleh. Lepas tu tingkat bawah? Kat bawah jadi 125x Ha? darab 1 per 2, 1 darab 1 per 125 kosong 125y. negatif Y. Okey, betul. Jadi kalau darat kita buat negatif kan. Jadi kat sini Amir tulis bahagi. Jadi kita tulis darat. Tolak lah, senang sikit nak tengok. Lepas tu buat apa? Lepas tu yang 125 negatif y tu kan kalau dia kena negatif, so kalau pindah ni atas jadi positif, dia jadi darab 125. Cuba kamu kecilkan dulu asas-asas ni. Jadi 25 ni nak tukar 5 jadi apa? 5 kuasa 2x. 5 kuasa 2x. Ni asal 5. Yang ni 5 kuasa Y. Lepas tu Darab 5 kuasa 2y. yang bawah ni 5 kuasa 125. 2y. Yang tingkat bawah ni? Cikgu, yang 5 2y tu. 2Y. Okey, sorry. Okey, yang tingkat bawah ni? Yang 5 kuasa 3x. 3x darab dengan 5 kuasa negatif 5 kuasa 3 negatif 3x. Negatif y. Negatif 3y. Okey, lepas tu kamu buat apa? Awak tu. Lepas tu kamu buat apa? Sorry. Lepas tu kan yang negatif tu. Juga tidak 1/5 kuasa 3y lah. Okey. Kamu tukarkan dia. Maknanya kamu nak angkat dia naik atas ni. So jadi 3 tingkat dulu. Lepas tu yang tingkat bawah sekali pindah ke kanan. Ada cara Dia senang jadikan lagi. dia darab. Ada senang lagi ada ni. Sekejap lah cikgu betulkan sikit. Jadi yang ni darab kita ubah dia jadi tambah dulu. Lepas tu tingkat bawah tu 5, 3y, 3x tolak 3y kan? Macam tu kan?
Jadi kalau asas sama ni, kita boleh kumpulkan dia. Dia maknanya 5 bahagi dengan 5. Kalau ikut hukum indeks tu, kalau bahagi dia akan jadi apa? Kuasa dia akan jadi apa? Tolak. Kuasa dia akan jadi tolak. Jadi kita buat senang sikit. Jadi bila sebab asas dia sama, kita angkat yang bawah ni naik atas, kita terus kata yang atas ni akan ditolakkan dengan indeks bawah ni. Dia dapat yang Amir tulis ni. Jadi 2x campur 2y tolak dengan 3x tolak 3y. Boleh? Jadi kita kumpulkan terus macam ni. Kita tak payah tulis dia sebagai 3 tingkat. Lepas tu kamu pemudahkan ni dia jadi apa? Lima kosong negatif X. Jadi yang ni kita tambahkan x dengan x saja. Jadi dia jadi 5 kuasa 2x tolak 3x. Lepas tu yang ni y dengan y, jadi tambah 2y tambah 3y. Jadi kamu akan dapat 5 kuasa negatif x campur 5y kan. Okey, jadi sekarang ni sebab kita nak gantikan dengan m dan n. Jadi kita asingkan dia punya asas x dengan y tu. Last kali kita buat apa? Last kali buat apa? Ganti lah. Jadi siapa yang nak kena ganti dengan n? 5y. 5y. Jadi yang ni kalau kata kita nak ganti, kamu kena ingat dia 5y, lepas tu kat luar dia yang kuasa 5. Ni 5y tu n, sebab tu dia jadi n kuasa 5 kat atas. Lepas tu yang kat tingkat bawah ni m, sebab m ni kuasa negatif 1 kan. Sebab tu dia duduk kat tingkat bawah. Faham ke? Boleh? Soalan seterusnya. Soalan nombor 8. Okey, siapa nak terangkan ni? Macam mana nak selesaikan? Amir? Terang. Amir terang. Terus yang kita salin balik tu, yang 6 tu kita pindah ke belah kiri. Kamu pindah dia belah kiri. Mana dia? 6x. Kat sini tak ada pun. Kamu tak ada tulis pun. Kamu buat apa kat sini? Kamu skip langkah. Okey, jadi mula kamu pindah ke kiri. Okey, lepas tu? Okey, kita pecahkan sikit. 6x ni. 6 ni kita boleh tukar dia jadi apa? Darab 3. 3 darab? 2. Darab 2. Jadi kalau 3 darab 2, kuasa x tu kat luar sama je dengan 6x lah. Jadi yang ni macam hukum indeks lah. Kita boleh pecah jadi 2 nombor. Jadi yang depan ni pun kita pecah dia sebab kita nak asingkan 4-4 ni yang ada x dengan yang tak ada x. Jadi dia jadi apa? 4x. 3x, 3 kuasa x darab dengan 4 kuasa x. Darab dengan? 4 kuasa? Negatif 1. Okey, dua-dua ni tolak. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita tulis comel sikit. Sekarang ni kita ada 3 kuasa x darab dengan 4 kuasa x darab dengan 4 kuasa negatif 1. Lepas tu tolak dengan 3 darab 2 kuasa x sama dengan 0. Okey, lepas tu buat apa? Kumpulkan. Kumpulkan? Kamu nak kumpul macam mana? Tak, yang ni kita boleh kembangkan. Apa jadi kalau kata kita tulis 3 darab 2 ni, lepas tu ada x kat luar, kita boleh letak x di asing-asing tak? Boleh. Boleh. Jadi kita letak di asing-asing. Jadi kita buat satu-satu.
3 kuasa X darab dengan 2 kuasa X. Okey, lepas tu buat apa? Yang belah kanan potong bawah. Kamu buat turun nombor saja tu. Jadi kita ada 4 kuasa negatif 1 Satu je nombor yang kat bawah. 3x darab 2x. 3x apa? Darab dengan 2x tu nak buat apa? Potong bawah. Bawah. Tak boleh dia tolak. Kalau yang ni tak boleh tukar jadi bahagi. Nah kita bawa dia pergi kiri balik. Kamu tengok Siapa dah buat dah ni? Orang lain tak buat lah. Ni soalan Amir dengan Adeline kan? Sekejap. Kita bawa ini pergi kiri. Okay. Jadi kamu tengok sekarang ni. Siapa yang kita boleh hilangkan? 3x. 3x kan? Sebab dia ada kat kiri dengan kat kanan kan? Jadi kita boleh hilangkan dia. Jadi tinggal apa? 4x. Jadi tinggal 4x per 4 ni. Lepas tu ada 2x kat belah sini. Macam mana kita nak selesai ni? Tukar asas tu boleh? Bagi sama dia dua orang. Tukar asas tu? 2 kuasa 2x. 2x. Tolak 1. Tolak 1. Okey. Sama dengan 2x. 2 kuasa x. Okey. Lepas tu kita buat apa? Asas dah sama, so kita ambil kuasa tu je. Jadi kita boleh banding asas dia sebab dua-dua asas 2. Jadi kita akan ambil 2x tolak 1 sama dengan x. Lepas tu kita kira lah x kita akan dapat 2x tolak betul ya? Jadi x tolak 2. 2x tolak s kan? 2x tolak s. Betul lah. S sama dengan 2. Ada siapa ada soalan tak nak tanya? 8. Tak ada? Faham semua orang? Saya dapat 2 ya. Mana dapat dua? Ni bawah ni Lah. Lah ni. Cat. Ni bukan, yang ni bukan 2x tolak 1. Cuba betulkan sikit. 4 kuasa negatif 1 ni 2x tolak 2. 2x tolak 2. Jadi sini 2. Okey, jadi kalau 2x tolak 2 ni jadi tak 2x tolak x sama dengan 2. Jadi x sama dengan 2, betul? Betul Jadi kat atas ni boleh faham Jadi dia ada banyak cara, kamu pilihlah cara yang paling mudah untuk kamu handle soalan ni. Okey, nombor 9. Okey, yang ni siapa nak terang? Senyap dua-dua. Cikgu rasa Amir kan tenang sebab Amir. Bila ada ni kata dia tak erti pelajar vektor, dia kena kaji balik. Baca dulu soalan dia. Vektor AB mempunyai magnitud 10 dan selari dengan satu 3. Beri bahawa B lebih besar dari kosong. Jadi nilai A dan nilai B. Okey, first kali kita akan keluarkan maklumat yang dia cakap magnitud 10 ni, apa maksud dia? Magnitud 10. Maksud dalam formula magnitud dia. Masuk dalam formula magnitud dapat 10 sama dengan punca A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, jadi yang lain ni kamu buat salah, jadi cikgu potong. Jadi lepas tu kamu buat apa macam dapat second line ni? Punca tu pindah dia ke kiri. Jadi punca tu pindah, kamu akan dapat belah sana jadi 10 kuasa 2. Jadi kata ini equation 1 kamu. Lepas tu kita buat apa? Dalam formula selari. Yang selari. Jadi kalau dia kata vektor AB ni adalah selari dengan vektor yang 1, 3 ni, maksudnya kita kena tulis equation yang ada apa? Lambda. Yang ada lambda lah, yang ada perkali. Okey, jadi AI campur BJ sama dengan lambda I campur 3J. Lepas tu kita buat apa? Samakan I dengan I, J dengan J.
Alright. Jadi kamu akan dapat A sama dengan lambda, B sama dengan 3 lambda. Lepas tu buat apa dengan dua nilai ni? Maksudnya equation atas. Jadi kita gantikan nilai lambda ni ke dalam equation 1. Jadi kita dapat lambda kuasa 2 campur dengan 3 lambda kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2. Jadi bila kita kembang 3 lambda kuasa 2 ni jadi apa? 9 lambda. Jadi 9 lambda. Lambda kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2. Jadi 9 campur dengan lambda jadi apa? 10 lambda. 10 lambda kuasa 2. Okey, macam mana nak solve ni? Yang ni 100 kan? Kita tak payah pakai B squared tolak pi ni. Kita boleh selesai macam ni saja. First kali kita buat apa? Okey. Kita pindah apa? 10. 10. Jadi belah kanan jadi berapa? 10. 10. Okey, lepas tu kita buat apa? Kuasa 2 ke sebelah. Kita pindahkan kuasa 2 tu dia jadi tambah tolak 10 kan ya. Okey. Jadi kita dapat lambda, kita ambil lambda kita sebagai positif. Okey. Sebab apa kita ambil sebagai positif? Sebab dia kata nilai-nilai A dengan ada satu tu negatif lah. Dua-dua positif kan? Dua-dua positif sebab nilai A dengan B kan positif, jadi lambda kamu positif lah kita ambil. Okey, last kali kita buat apa? Macam mana kita dapat A dengan B? Dari A sama dengan lambda dengan B sama dengan 3 lambda. Okey, betul. Jadi A sama dengan lambda, B sama dengan 3 lambda. Jadi lambda tadi punca 10. Jadi A kita akan jadi? Punca 10. A akan jadi punca 10, B akan jadi? 3 punca 10. 3 punca 10 sebab 3 lambda. Boleh nak? Siapa tak faham? Siapa nak tanya soalan kumpulan ni? Tak? Faham? Orang lain buat tak soalan ni? Patutnya kamu cuba buat juga sebab kamu nak exam dah. Kamu buatlah jawab soalan banyak-banyak. Jawapan lelah apa buat tu? A sama dengan punca 10, B sama dengan 3 punca 10. Boleh? Boleh. Boleh okey. Jadi next question. Nombor 10. Yang ni ada ni terang. Okey. Baca soalan dulu. Rajah 3 menunjukkan garis lurus AB yang serenjang dengan garis lurus CB pada titik B. Persamaan garis lurus CB ialah Y sama dengan 2X tolak 1. Cari koordinat B. Macam mana nak cari koordinat B tu? Okey, first kali kita dapat keturunan CB dah. Kamu dapat keturunan Yang satu dia 2. So sebab dia serenjang, AB tu negatif 1/2 turunan dia. Okey, betul. Lepas tu? Lepas tu buat equation untuk garis lurus AB. Dan sebab A tu dah pintasan Y. A tu dah pintasan Y. So buat masuk terus Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 4. Okey, betul. Lepas tu? Nak cari nilai X untuk koordinat B, kita samakan dua-dua Y. Kita kena buat persamaan serentak kan? Sebab apa titik ni titik apa? Titik B ni titik apa? Titik sepunya. Titik persilangan antara dua garis. So, garis 2X tolak 1 dengan garis yang adrenin baru terbit kan lah. Negatif setengah X tambah 4. Ni kamu buat persamaan serentak, lepas tu kamu dapat X sama dengan? Dapat X per 2. X sama dengan X sama dengan 2. Lepas dah dapat X, kita buat apa? Bawa masuk X tu dalam equation balik. Kita akan masuk dalam equation mana-mana pun boleh. Kamu bawa masuk dalam equation yang mana? Saya bawa masuk yang first yang awal sekali. Yang 2X tolak 1 ni kan? Okey, betul. Sebab yang ni senang je. Jadi kita bawa masukkan dalam yang ni. Jadi kita akan dapat Y dia sama dengan? Y sama dengan 3. Okey, last kali kamu kena tulis apa? Koordinat B tu lah. Jadi last kali sebab dia minta koordinat, jadi kita kena tulis koordinat B
Jadi B tu adalah titik 2, 3. Boleh nak? Okey, faham ah? Okey. Jadi yang ni senang. Tapi kalau salah tu sebab kamu careless lah. Jadi kamu ingat tu lah M1, M2 sama dengan negatif 1 tu untuk cari kecurunan. Jadi kalau ada titik persilangan, kita kena serentakkan dua persamaan. Okey, seterusnya soalan 11. Okey, comoknya kamu jawab soalan ni. Okey. Ni nak siapa nak terang? Ambil terang ni. Ambil terang. Zaman dia tak masuk pun. Okey, ambil terang. Saya nak jawab ni. Baca dulu soalan ni. Dalam suatu janja aritmetik, result sepunya ialah negatif 5. Diberi hasil tambah 10 sebutan pertama janjang ialah 45. Cari sebutan pertama janjang itu. Okey, jadi kita kena buat apa? First, kita dah ada D dengan S10. Lepas tu Cuba masuk dalam formula SN. Jadi kita akan masukkan maklumat tu dalam formula SN. Kita akan guna S10 lah, betul? Ya. Okey, jadi yang ni kita dah masuk dalam formula dia. Apa formula dia? SN sama dengan apa? Per2 N per 2 darab 2A campur N tolak 1 D. Okey, betul. Jadi kamu dah buat masuk. Lepas tu bila dah buat masuk, kamu dapat apa? Sama dengan 45. Kamu dapat apa? Apa jawapan A tu? A 27. Yang ni kamu akan dapat A terus kan? Sebab bila kita buat penggantian ni, yang kita tinggal, yang kita tak tahu tu adalah A sahaja. Yang ni 9. Jadi kalau exam kamu tulis dengan jelas lah. Kamu punya 9 dengan A tu bagi beza tak? Kamu silap baca sendiri. Okay, betul, A tu 27. Yang ni direct je kita masuk dalam formula SN. Lepas tu B tu dia suruh cari apa? Sebutan ketujuh. Jadi kita kena masuk dalam formula apa? TN. TN. TN sama dengan? A campur N tolak 1 D. A campur N tolak 1 D. Jadi kita nak cari T7. Di A kita tadi 27 campur dengan N kita? 7 tolak 1. 7 tolak 1 dapat 6. Ini 7 tolak 1. Lepas tu D kita negatif 5 kan. Jadi dapat jawapan negatif 3. Okey, betul. Jadi yang ni simple lah. Ni soalan senang untuk tajuk janjang. Okey, seterusnya nombor 12. Yang ni cikgu nak yang ni betul ke dua-dua orang buat ni? Betul. Ambil buat betul, jadi ambil terang lah. Memberi bahawa nombor tu ialah nombor perpuluhan berulang. Ungkapkan nombor tersebut sebagai satu pecahan dalam sebutan terendah. Okey, first kali kita nak buat keluar pola dia. Apa pola nombor ni? 0.354. 0.3 tu asing tak dengan nombor lain? Asing. Asing sebab dia bukan nombor yang berulang. Boleh? Nombor yang berulang tu start daripada nombor apa? 54. Nak sebut 54 kan? Sebut dia punya perpuluhan. 54. Okey, nombor yang ni T1 kamu maksudnya. T2 kamu apa? 0.00054. 0054. Jadi kita dah ada T1, T2 cukup lah. Yang ni janjang aritmetik ke janjang geometri? Geometri. Geometri. Okey, betul. Jadi macam mana kita nak guna maklumat ni dengan formula S infinity kamu? Dah ada A. A kita. Jadi A kita patut kita isi dengan apa? 0.054. 0.054 bahagi dengan macam nak cari R? T2 bahagi dengan? T1. Jadi R sama dengan T2 bahagi T1 dapat berapa tu? Betul dapat satu eksponen negatif 3 tu. Dapat berapa? Dapat berapa? Kira semula. 0.01. Boleh lah. Jadi kamu tulis ni
10 kuasa berapa ni? Negatif 3. Negatif 2 lah kan? Okey, jadi tingkat atas ni 0.054, tingkat bawah ni 1 tolak dengan 0.01 ni dapat berapa? 39/110. 0.01. 0.99 lah. 0.99. Okey. Perpuluhan, kita guna perpuluhan. Jadi macam mana lepas tu kita kena buat apa? Kita picit kalkulator pun boleh kan? Jadi bila kita dah tulis macam ni dah cukup dah. Nak dapat jawapan akhir kita kena tambah balik dengan 0.3 kamu. Jadi 0.3 ni 3/10 kan? Yang ni pecahan dia apa? 0.054 bahagi dengan 0.99. 3/55. Jadi bila tambah dua orang ni dapat apa? Betul tak dapat jawapan 39/110? Okay. Sebab saya picit tu pun guna kalkulator nombor atas. Tak aci je tau. Okey, jadi dapat 39/110. Betul ya? Jadi kalau kata kita nak isi dalam S infinity ni, kita mesti isi pola nombor kita. Boleh? Di pola tu maksudnya mestilah nombor yang berulang lah. 0.3 ni tak termasuk sebab dia bukan nombor yang berulang. Tapi cikgu rasa kamu kena betulkan sikit je lah. Kamu kena tambah 0.3 ni asing. Alright. Ni nombor 12 dah. Faham ah? Jadi yang ni kertas 1 tak apa tau kalau kamu terus bubuh jawapan saja. Kertas 2 tak boleh ya. Okey. Ni nombor 13. Yang ni soalan kumpulan Luqman dengan Ilyas. Cepat siapa nak menerangkan soalan nombor 13? Terang. Okey, kamu terangkan. Macam mana kamu dapat jawapan tu? Mula kita guna mod tu. Okey, mod dia berapa? 5. 5. Jadi kamu tahu kalau nak jadi mod maksudnya apa? Dia paling banyak. Nombor tu paling banyak. Jadi nombor 5 kena paling banyak. Lepas tu? Kita tahu total tambah semua. Total tambah semua maksudnya ada berapa nombor? Ada 5. Itu abang kat soalan. Okey, soalan dah buat dah ada 5. Lepas tu? Total tambah. Total, kamu tambahkan semua? Okey, kamu tambahkan sebab kamu nak cari apa? Nak cari mod lah. Mana? Nak cari min. Silap. Itu min silap. Confuse betul lah. Nak cari min. Okey, min kamu 7 kan? Jadi maksudnya berapa jumlah semua data tu? 3, tak ingat sekejap. Ni ada tulis ni. Betul ni. X bar kamu sama dengan sigma X per N. Jadi kamu dapat sigma X kamu kan? Sigma X kamu sama dengan? 7. 35. 35. Okey, jadi maknanya tu total semua 55 nombor ni mesti jadi 35, betul? Lepas tu kamu buat apa? Dia guna median. Median. Median tu maksudnya apa? Tengah-tengah. Nombor tu kena tengah-tengah. Jadi nombor tu mesti, nombor 6 tu mesti duduk tengah-tengah. Kita susun daripada kecil ke besar. Okay, lepas tu? Kita teka lah lagi 2 nombor tu betul? Kaedah logikal. Okay, kita teka. Jadi betul lah jawapan dia 5, 5, 6, 9, 10. Siapa ada jawapan lain untuk yang ni? Ya, ikut saya. Luqman ada apa? Saya buat 5, 5, 6, 7, 12. Betul. Jadi 5, 5, 6, 7, 12 pun boleh. Ada satu lagi. Siapa dia buat satu lagi? 5, 6, 5, 8 sebelah. Okey betul. Jadi mana-mana kombinasi yang kita dapat jumlah 35 tu asalkan dia patuh syarat yang kamu punya mod tu tetap 5. Maknanya 5 ni memang kena ada 2 biji. Tapi nombor kat ujung ni tak kisah kan asalkan jumlah dia adalah 19. Jadi 5, 5, 6, 8, 11. Jadi mana-mana kombinasi ni betul. Betul lah. Okey, faham dah. Okey, soalan seterusnya, soalan 14 ni. Saya. Baca soalan tu. Encik Hanif, guru mata pelajaran berhasrat untuk memberi ganjaran kepada 15 murid terbaik. Murid-murid yang mencapai markah minimum dalam kedudukan ke-15 terbaik akan dipertimbangkan untuk menerima ganjaran tersebut. Eric memperoleh 24 markah. Adakah Eric layak dipertimbangkan
untuk menerima ganjaran itu, beri sebab anda. Okay, sekarang ni kita tengok dulu table dia. Dia bagi kamu dalam bentuk macam ni, kita nak tukar jadi selang kelas. Berapa selang kelas dia ni? 0/9. 0/9, lepas tu 10. 10/19. 10/19. Lepas tu? 29/30. Bukan, 20/29 dulu. Okey, lepas tu? 30/39. 30/39 plus? 40/49. Okey, 40/49. Jadi yang dia bagi kat belah kanan ni apa dia? Kekerapan ke Kekerapan longgokan. Alright, jadi kita tulis dulu kekerapan dia. Ni 5, lepas tu? 4. 4, lepas tu? 12. 12, lepas tu? 7. Bukan 7. Ya. 8. Bukan 8 ke? 7 kan? Ya ke? 6. 6 pula. Yang ni skema tulis 8. 7 kot. 28 tolak 21. 28 tolak 21. Kan 7 lah kan. Kenapa dia pergi tulis 8? Sekejap, dia tulis apa? Apa je, dia tak efek makan ni. Dia tak Okey, tak apa. Yang ni 7 betul. Lepas tu? 2. 2. Okey, lepas tu kita nak pakai formula apa ni? Ke bawah sikit tu. Okey. Median. Kenapa kita pakai median? Macam mana kita nak tahu kena pakai median ke kena pakai Q1 ke Q3? Sebab dia kata dia 15 daripada 30 orang. Jadi dia nak ambil macam separuh kelas tu lah nak bagi hadiah kan? Jadi kalau dia kata separuh tu kita akan pakai median lah. Jadi dalam formula ni kamu ada buat salah kan? Apa salah pertama dia? Selang kelas. Selang kelas ni patut berapa? 10. Lepas tu yang ni salah ni kalau kamu kira tak dapat 24 sebab ada simbol tu kamu tinggal. Ada? Tambah. Kat sini ada tambah. Okey, ni tipu ni. Dia tak kira lah dapat 24 ni. Okey, jadi jawapan dia bukan 24. Dapat berapa ni? 24.5. 24.5. Jadi kalau Eric ni dapat markah 24.5, dia dapat hadiah ke tidak? Eric tu kan markah. Okey. Eric ni 24. Cikgu dia dah hanya bagi ganjaran kalau markah 24.5, maknanya Eric akan tak lepas. Eric tak lepas. Kesian ke Eric, kurang 0.5 lah. Macam inilah kamu dalam kehidupan. Okey, jadi tak lepas. Right. Faham lah? Boleh? Jadi kalau dia kata dia nak bagi kat kuartil ketiga tu, dia akan bagi indication lah yang dia akan bagi last quarter tu. Boleh? Maknanya quarter dengan markah yang terbaik saja kan. Jadi kamu boleh agak dia nak bagi Q1 ke Q3 ke Q2. Jadi yang ni kamu kena careful bila kamu tulis dalam kelas sebab dia kata kurang daripada 10. Maksudnya 10 tu tak termasuk. Ni 0 sampai 9. Tapi yang ni kalau kita kira dia masih lagi selang kelas dia 10 lah. Okey. Okey, betul dah soalan nombor 15. Yang ni Luqman lah. Luqman terang. Dapat menunjukkan sebuah bekas berbentuk kon diameter 0.8 dan tinggi 0.6 meter. Okey. Air dituang ke dalam bekas pada kadar P M batu. Hitung nilai P jika kadar perubahan ketinggian paras air adalah 0.1 ketika ketinggian paras air adalah 0.27. Okey, sekarang ni yang ni soalan bawah tajuk apa? Tajuk perbezaan. Yang mana satu? Yang pembezaan yang bawah subtopik apa? Kadar perubahan. Boleh? Okey, kadar perubahan. Jadi yang dia suruh cari P tu maksudnya dia suruh cari apa? dV per dt. Dia suruh cari dV over dt lah sebab meter padu per dengan tu. Jadi P tu dV dt. Okey, jadi kita nak cari dV over dt kan? Mana jawapan kamu? Okey, kita nak cari dV dt. Jadi sebelum kita start daripada maklumat daripada kon ni, macam mana kita dapat? Kita boleh jumpa dia punya J.
Jejari dia kan. Yang ni kita dah ada dah jejari dia. Sebab dia bagi kamu diameter ni 0.8 kan. Jadi jejari dia berapa? 0.4. 0.4. Okay, jadi yang ni sudut kamu, sudut theta. Jadi kalau kita keluarkan dia jadi satu segitiga sudut tegak kan. Ya. Okay. Jadi mana H kamu? 0.6. 0.6 ni kamu punya tapak kan? Ini yang ni H kan? 0.6 tu hypotenuse. Bukanlah. Ha? Kalau pakai tan mana dia pakai hypotenuse? 0.6 ni tinggi kita. Jadi dia tinggi ya. Jadi yang bawah ni adalah H kamu. Ni H kamu. Jadi sebab dia isi air kan. Jadi kat sini kata H tapi keseluruhan tu tinggi dia 0.6. Okey, jadi R dia adalah kamu punya opposite side pada kamu punya segitiga ni kan. Jadi R dia kat mana kita nak bubuh kat sini lah. Sini R dia. Jadi kat sini R bekas tu kat sini kita bubuh 0.4. Jadi kenapa kita buat ni? Kita nak cari sudut dia tu. Bukan. Kita nak cari hubungan antara R dengan H kan? Betul? Jadi kenapa kita nak cari hubungan antara R dengan H? Apa formula yang kita pun dah guna untuk kita selesaikan soalan ni? Tadi kita kena cari dV over dt kan? Jadi formula V tu apa dia? V 1/3 pi J kuasa 2T. Jadi formula V tu 1/3 pi J kuasa 2 T. H lah T. T tu H lah, kita tulis T kat sini lah. Okay. Jadi kalau kata equation macam ni, kamu nak kena beza sekejap lagi kan? Ya. Tapi kenapa kita tak boleh beza lagi? Sebab kita tak ada maklumat. Maklumat apa? kita sekarang need lain. Kita tak boleh beza satu persamaan tu kalau kita ada dua pun boleh ubah. Boleh? Jadi sekarang ni kita ada J dan T. Jadi sekarang saat lagi kita nak beza dia terhadap apa? J ke terhadap T? T. T. Jadi kita kena hilangkan J ni lah. Kita kena ada J dalam sebutan T. Betul? Ya. Okay. Jadi daripada kamu punya segitiga ni macam mana kita dapat J dalam sebutan T ni? Jadi tadi kita nak pakai tan kan? Jadi tan theta sama dengan apa? Tan theta sama dengan 0.4 0.4 0.6. Jadi kamu punya theta tu berubah tak bila kata yang untuk yang kecil ni ataupun yang besar ni? Tidak. Tak berubah kan? Jadi kalau kata dalam sebutan R dengan H, equation tu apa? Sama. Kita tahulah apa-apa. R dan H. Atas tu apa? R over T. Betul? Over T. Opposite over adjacent kan? TOA. Tan theta sama dengan opposite over adjacent. Okay, jadi dua-dua ni sama. Jadi sebab tu kita boleh equatekan dia. Sebab dua-dua ni sama dengan tan theta. Jadi macam mana kita nak, ini kita tukar jadi J lah bagi sama. Jadi kita nak J dalam sebutan T. Maksudnya J kat depan. Jadi J sama dengan apa? J sama dengan 0.4 so 0.6 darab T. Berapa ni? Kamu kira kan 0.4 bagi 0.6 dapat berapa? Dapat 0.6 dapat 2/3 J. 2/3 T. 2/3. Jadi J sama dengan 2/3 T. Okey, jadi kita ganti masuk equation ini jadi apa? 1/3. 1/3 pi darat dengan? Pi 2/3 darat 2/3 kuasa 2 kan? T kuasa 2. Lepas tu T. Ni kamu simplify sikit sebelum kita guna sekejap lagi. Ni jadi apa? 4/9 T kuasa 2. 4/9 T kuasa 3. T kuasa 3 betul. Jadi 1/3 ni dah darat dah?
darab 20-27 lah. Yang ni 1/3, kita buat satu-satu lah. Pi, lepas tu yang ni dapat 4/9 T kuasa 3 kan. Okay, kita satukan semua ni dia jadi apa? 88/189 T kuasa 3. Sabar. 4/9, 18, 27. Betul? Atas dah atas kan? Bawah dah bawah. Ya. 19, 27 pi T kuasa 3. Okay, yang ni kamu punya equation V. Sama tak? Okay, lepas tu kita buat apa? Lepas tu kita buat apa? Macam mana kita nak habiskan soalan ni? Tadi kita nak cari dV/dt kan? dV/dt sama dengan apa darab apa? Bezakan, dV/dt kita kena buat chain rule dulu kan? dV/dt sama dengan apa? dV/dt sama dengan dt/dt per F. Jadi 0.1 ni ketinggian, yang ni ketinggian per saat kan? DH lah, betul lah, ketinggian. Dia tak patut pakai T lah ni lah. Yang ni masa. Macam nak bagi beza? Kita pakai huruf besar lah satu. Okay, yang ni dt/dt kan? Betul. Okay, jadi yang ni dt/dt. dt kat atas ke? Okay, darab dengan apa? Darab dengan dv/d tinggi. Siapa yang kita nak hapuskan ni? Tinggi. Tinggi ni. Dia akan cancel macam ni kan. Jadi dt/dt ni ganti dengan apa? 0.1 kan tadi? dt/dt tu 0.1. Lepas tu dv/dt tu maksudnya kamu kena bezakan equation ni terhadap t. Jadi cuba beza ni dapat berapa ni? Beza ni dapat apa? Saya sekat je. Sekat. Yang ni V kita nak dapat dV/dt. Jadi kita kena beza. Jadi bila kita beza ni dapat apa? 297. dV/dt sama dengan T ni kita kena darab depan kan, 3 ni kan? Jadi dia akan darab dengan 4/27 ni, dia akan jadi apa? 4/9. 12/27 kan? 12/27 tu 4/9 Ya. Okay, pi T kuasa? 2. T kuasa 2. Betul yang ni bahagi 3 atas bawah kan, jadi 4/9. Okay, jadi kita buat masuk yang ni jadi 4/9 pi T kuasa 2. Lepas tu macam mana kamu dapat dia jadi nombor sahaja? Masukkan nilai. Ini 4/9 pi T kuasa 2 lah ni. Okay, jadi dia bagi tak tinggi? Berapa tinggi dia bagi? Dia bagi 0.27. Okay, jadi kita akan gantikan 0.27 tu. Jadi yang ni dapat berapa? Darab 4/9. Darab pi. Jawapan dia ada pi ke tak ada pi? Saya tahu pi pun. Ada pi. Jawapan dia ada pi. Cuba Luqman kira ni. 4/9 pi. Lepas tu kita ganti T tu tadi dengan 0.27 kan? Kamu dapat berapa? Berapa nombor dia kamu dapat? 0.0324. Darab 4. Betul. Bagi 9. Dapat 0.0324 darab 0.1. 0.00324. 0.00324. Ada pi tak? Pi. Ada nah. Jadi kita boleh biar jawapan di dalam pi ataupun kita darab masuk pi tu kita akan dapat 0.01018. Okey, habis dah selesai. Yang ni nak dapat berapa markah ni?
4 markah. Okey, habis dah kan? Siapa ada soalan nak tanya? Kat mana yang kamu tak faham? Yang ni susah sikit sebab soalan kon lah. Tapi satu yang kamu kena ingat ni lah, kamu akan diberi 2 maklumat supaya kita boleh tukarkan 2 huruf ni jadi 1 huruf. Sebab kalau kita nak beza, kata kita nak beza terhadap T, terhadap J kan, terhadap J ke terhadap T, kita kena bagi equation tu ada benda yang kita nak beza, tak boleh ada 2 benda. Nah, sebab tu kita ada maklumat yang kita kena guna ni. Yang ni untuk kon, selalunya yang ni lah sama. Kita kena pecahkan gambar ni, cari kita punya segitiga. Lepas tu ia dihubungkan oleh tan theta. Jadi soalan ni agak susah lah. Okay. Ada soalan tak siapa-siapa? Tak? Tak ada? Okay. Nanti balik, kaji balik nah. Okay. Jadi soalan nombor 16. Yang ni senang. Cuba terangkan. Komen. Suatu hubungan dengan fungsi kecurunan 16x tolak 2 per x kuasa 2 mempunyai titik pusingan di 2, 3. Alright. Tentukan sama ada titik pusingan itu adalah titik maksimum atau titik minimum. Okay. Soalan bagi dy per dx 16x tolak 2 per x tu. Okay, betul. Lepas tu kita kena beza kali kedua. Okay, kita beza kali kedua. Jadi bila kita beza kali kedua, kita beza satu-satu kan? Ya. Okay, jadi bila beza 16x ni jadi 16, beza yang belakang ni dia jadi positif 4 per x. Betul lah? Jadi x ni kita bawa naik atas, jadi dia akan jadi kuasa negatif 2. Jadi negatif 2 akan didarabkan dengan negatif 2 sedia ada ni kan. Jadi simbol ditambah, x tolak 1 kuasa dia jadi x kuasa negatif 1. Lepas tu kamu letak bawah balik. Okay, lepas tu kita buat apa? Masukkan nilai x tu dalam 16 tolak per x. Jadi dia bagi kita titik pusingan. Jadi kalau kita nak tentukan dia maksimum ke minimum, kamu kena masukkan nilai x dalam equation pembezaan kali kedua ni. Yang ni kamu dapat nilai yang positif kan? Positif. Ya. Kalau nilai tu besar dari kosong maknanya positif, maksudnya graf tu titik minimum. Jadi di graf dia senyum lah. Jadi kalau positif senyum, kalau kita dapat negatif kat situ maksudnya masam lah. Kalau kita dapat kurang daripada kosong, maknanya titik tu maksimum. Boleh lah, yang ni kamu kena ingat lah. Okay, seterusnya nombor 17. Yang ni last. Okay. Kelabu saya tengok lama ni. Dah tak ingat dah? Okay, kamu tengok apa maklumat dia beri tu. Dia bagi kamiran 0 ke 3 fx dx sama dengan 6. Dan kamiran 3 ke 5 fx dx sama dengan 8. Okay, lepas tu dia tanya kamiran 0 ke 5. Macam nak dapat 0 ke 5? Kita kena macam sama tu. Kita akan sambung dua kamera ni kan? Jadi 05 sama dengan apa? 05 sama dengan kamiran 03 ke 35. Okay, sebab yang ni kamiran tentu, maksudnya kita boleh terus ganti dengan nilai dia kan? Okay, jadi kamiran 03 tu adalah 6. Tu kamiran 35 tu adalah 8, jadi kita jumlahkan dapat jawapan 14. Betul? Okay, B tu nak buat macam mana? Kena pecah ya. Jadi dia kata kat kamu dia nak cari nilai K. Jadi K ni kita tak tahu lagi, kita akan pecahkan dia daripada fx ni kan. Okay, jadi kita pecah dia jadi 05 fx dx campur dengan kamiran 0 ke 5 K per 2 x per 2. K per 2? Belum lagi, kamu tak kami lagi. Okay. dx dx. Jadi yang ni kita dapat jawapan 39. Okay, jadi mana satu yang kita dah tahu? 0 ke 5. Kamiran 0 ke 5. Yang fx ni kan. Jadi fx ni tadi 0 ke 5 ni jawapan tadi tu. Maknanya kalau kita salah kat atas ni, kita akan salah kat bawah lah. Jadi yang ni 14. Kita buat apa dengan 14 tu? Pindah. Kita pindah kan. Jadi dia akan jadi 39 tolak dengan 14 kan. Lepas tu yang K tu kita kena buat apa? Kita kamir. Kita kamir dia. Jadi bila kamir, kuasa dia akan bertambah. Lepas tu dia akan per dengan kuasa. Per 2.
per 2. Okey, jadi dia jadi KS kuasa 2 per 2. Lepas tu kita akan masukkan had atas dengan had bawah dia. Jadi bila masuk had atas, kita dapat apa? 25 per 2K. Betul. Bila masuk had bawah ada nilai tak? Tak ada. Jadi 25 per 2K ni sama dengan 25. Jadi kita akan dapat nilai K kita last kali sama dengan 2, betul? Ya. Yang ni algebra je nah. Ini betul. Jadi yang ni konsep kamu yang kamu kena ingat tu lah. Yang ni benda yang kena ingat ni je kamu kena pecah ni lah. 14 ini kita tahu jawapan, kita kena pecahkan dengan yang kita tahu jawapan. So, jangan lupa kami. Kadang kita dah tulis ni lepas kita lupa kita tak kami lagi. Okey, selesai dah yang tu. Nombor 18 ni, sikit lagi kamu tak habis. Cuba kamu baca dulu maklumat apa yang kamu dah buat dekat ni. Selesaikan persamaan 3 cos kuasa 2x tambah sin 2x sama dengan kosong. Okey, first kali. First kali yang sin 2x tu kita pecah jadi 2 sin x cos x. Okey, betul. Lepas tu? Lepas tu kita faktor keluar cos x. Sebab dua-dua ada cos x, kita faktor keluar cos x. Jadi lepas tu kita buat apa? Lepas tu dari situ kita boleh dapat cos x sama dengan kosong. 3 cos x tambah 2 sin x sama dengan kosong. Okey, jadi yang ni kita terus bandingkan dengan kosong lah sebab kita dah buat pemfaktoran. Jadi untuk cos x sama kosong ni kita boleh terus dapat nilai dia kan? Ya. Jadi nilai x tu adalah 90 dengan 270. Macam mana dapat nilai dua ni? Yang kan alfa dia 90. So alfa dia positif. Jadi kamu ambil dalam sukuan yang pertama dengan Sukuan keempat. Sukuan keempat. Ataupun kita refer pada graf dia. Jadi graf cos tu kosong kat mana? Jadi dia kosong kat dua tempat kan? Kat sini dengan kat sini. Jadi dia kosong kat 90 dengan 270. Jadi kita boleh refer pada graf. Okey, yang ni kita tak habis lagi. Kamu nak kena tukarkan dia jadi kita kena pindahkan ni pergi ke kanan. Jadi dia jadi apa? 3 cos x tolak 2 sin x. Negatif 2 sin x kan? Tolak ke tambah kat sini? Tambah betul, yang ni tambah. Betul. Okey, sekarang ni kita boleh kumpulkan cos x dengan sin x ni, dia akan jadi apa? Jadi nak kumpul belah mana? Belah kanan atau kiri? Kita akan pindahkan. Siapa yang akan jadi tan? Kalau nak jadi tan, siapa yang duduk atas? Sin guna kat atas. Jadi kita akan pindah cos x ni pergi sana. Jadi nombor negatif 2 ni kita akan pindah dia pergi belah kiri. Jadi dia akan jadi apa? Jadi 3 per 2 sama dengan negatif tan x. Okey, 3 per 2 sama dengan negatif tan. Negatif tu pindah tak? Boleh pindah. Pindah. Jadi tan x sama dengan negatif 3 per 2. Boleh? Ya. Okey. Jadi kita dah dapat ni, lepas tu kita buat apa? Dan pindah tan shift tan. Kita shift tan kan, jadi kita dapat alpha tu. Kita shift tan 3 per 2 saja, jadi dapat berapa tu? Dapat 56.31. 56.31. Jadi yang ni alpha kita. Jadi macam mana nak dapat tan ni dalam sukuan ke berapa? Negatif. Tan negatif dalam sukuan ke berapa? Negatif sukuan kedua dan keempat. Add sugar to 2 coffee. dengan 4. 2 dengan 4. Dia dalam sukuan kedua berapa nilai dia? 180 tolak dengan 123.69. 31, dia dapat 103.69. Satu lagi dalam sukuan yang keempat. 303.69. Okey, jadi yang ni semua jawapan dia. Jadi 303.69. 303.69. Okey, jadi yang benda yang kita kena ingat bahawa cos x ni kita tak boleh pindahkan dia, lepas tu hilangkan dia lah. Kita kena anggap yang dia ada nilai juga sebab bila kita buat cos x sama kosong ni kita dapat nilai lah. Okey, jadi nombor 19. 19 ni kumpulan Ajmal. Ajmal dengan Lutfi. Siapa nak terang? Ajmal dan okey tak?
Okay. Okey. Jadi baca soalan ni dulu. Diberi sin theta bersama Q di mana Q adalah pemalar dan 90 kurang sama dengan theta sama dengan 180 darjah. Okey. Cari dalam sebutan Q. Macam mana kita kena buat apa dulu? Koset tu tukar 1 per sin. Betul, 1 per sin. Jadi kita dah tahu sin theta tu sama dengan Q. Jadi 1 per sin sama dengan apa? 1 per Q. Okey, jadi yang ni senang. Lepas tu B kita nak set sin 2 theta, kamu kena buat apa? Tukar tu. Kita kena lukis segitiga dia kan? Okey, segitiga ni dan sekuan ke berapa? 2. Betul. Jadi ini sekuan kedua. Jadi kalau dia bagi sin, maksudnya kita akan labelkan bahagian mana pada segitiga kita. Sin sama dengan sin theta sama dengan Q kan? Jadi Q tu Q per 1 lah. Maksudnya segitiga kamu dia punya apa dengan apa yang Q. Siapa yang Q, siapa yang 1? Q dah O. Q dia opposite side dia, betul. 1 tu adalah hypotenuse. Hypotenuse. Okay, dah dapat 1 hypotenuse Q opposite, macam mana kamu dapat adjacent dia? 1 kuasa 2 tolak Q kuasa 2 kuasa 2. Okay, betul. Jadi kita pakai teorem Pythagoras. Jadi 1 tolak dengan Q kuasa 2, punca adalah sama dengan adjacent. Lepas tu kita buat apa? Masukkan dalam tu. Jadi sin 2 theta sama dengan apa? 2 sin theta cos theta. Cos theta kan? Jadi sin theta kita tadi sama dengan apa? Cuma Q. Okey. Cos theta kita buat apa? Negatif. Theta satu tolak Q kuasa 2. Kenapa ada negatif kat depan cos ni? Sebab sekuan kedua. Sebab sekuan kedua cos adalah negatif. Okey, jadi jawapan akhir ni kita buat apa? Kali segitiga. Kita cari je. Kita mudahkan je jadi 2 darab Q ni 2Q, lepas tu negatif kita letak kat depan. Di jawapan dia negatif 2Q darab dengan punca 1 tolak Q kuasa 2. Okey, betul. Okey, nombor 20 pula. Nombor 20 ni baca soalan dulu. Ada 5 menunjukkan sektor OPQ bagi sebuah bulatan berpusat O dan sektor JKL bagi sebuah bulatan berpusat J. Diberi PO bersamaan 10, KJ bersamaan 8, POQ bersamaan 1.5 radian dan KJL bersamaan 0.5 radian. Cari luas dan CM kedua kawasan berlorek. Macam mana nak cari kawasan berlorek tu? Cari luas OPQ. Cari luas sektor OPQ tolak dengan luas sektor KJL. Jadi senang tu soalan ni. Jadi kita kira dulu. Yang kamu kira belah kiri ni apa? Ni luas POQ. Jadi yang ni luas POQ. Okey, yang maknanya yang sini kamu punya kamu punya sektor kecil tu kan, KJL. Apa formula dia nak kira luas sektor? 1/2 J kuasa theta. Theta tu mesti dalam apa? Radian. Dalam radian. Okay. 1/2 J kuasa 2 theta. Theta tu mesti dalam radian. Jadi yang ni semua dah bagi dah. Jadi kita masuk je formula. Jadi untuk POQ ni kita dapat 75. KJL dapat 16. Lepas tu kita buat apa? Tolak dulu. Kita tolak dapat jawapan 59. Okey, betul? Betul lah. Okey. Okey, seterusnya. Siapa nak terang yang bawah? Lutfi. Lutfi. Okey, baca soalan dulu. Rajah 6 menunjukkan papan balingan dat berbentuk bulatan sepusat. Jejari bulatan yang besar ialah 4X dan jejari bulatan yang lebih kecil ialah X. Anggapkan apabila setiap kali balingan dat dilemparkan, dat itu akan terkena sama ada bulatan besar atau kecil. Jadi soalan A dia tanya. Okay, tak apa, teruskan. Soalan A dia kata, apakah
kebarangkalian apabila Ahmad melemparkan satu dart dan dart itu terkecil. Macam nak kira tu? Dia sebab yang ni dia bulatan, so kita kena gunakan formula bulatan untuk cari dia punya kebarangkalian. Apa formula bulatan? Pi J kuasa 2. Betul. Pi J kuasa 2. Berapa Lepas J tu, bulatan besar ni? Bulatan besar dia 4 cm. 4x cm. 4x betul. Lepas tu bulatan kecil tu adalah? Yang kecil x. Okey, jadi yang ni 4x, yang kecil ni x. Okey. Okey, teruskan. So kita buat luas apa yang kecil, kita bahagikan dengan jumlah luas keseluruhan dia. Okey, betul. Jadi kiranya PA bagi Kita dapat NA over NA. Okey. Pi tu kita potong x, nanti kita dapat pi per 16 pi. Kita potong pi, kita dapat 1 per 16. Okey, betul. Pi ni boleh potong. Lepas tu bila kita kembangkan ke atas ni, dia jadi x kuasa 2 kan. Bawah ni jadi apa? 16 x kuasa 2. 16. X tu boleh potong? Betul. Boleh. Boleh. X pun boleh potong. Jadi kamu dapat kebarangkalian dia 1 per 16. Okey, B tu dia tanya apa? Dia tanya Ahmad tidak berpuas-hati dengan kebarangkalian itu. Bagaimanakah cara untuk dia meningkatkan kebarangkalian itu kena pada kawasan yang berlorek? Jelaskan jawapan anda. Okey, macam mana? Kita kena besarkan jejari kawasan berlorek tu. Jadi Ahmad ni dia pergi ambil yang mudah punya lah. Dia pakai papan yang lain. Dia besarkan kawasan tengah tu. Jadi dia punya kebarangkalian dia akan meningkat. Ini tak kira pun tak apa lah. Sebab satu markah. Kalau tak, dia satu markah je? Yang ni yang 3. Okay, ada cara lain tak? Macam mana Ahmad ni nak tambahkan dia punya kebarangkalian untuk kena tengah tu? Apa ada cara lain? Kalau kecilkan papan ni tu. Kecilkan papan tu. Cikgu rasa kalau kecilkan papan dengan ratio dua-dua masih sama je kot cikgu rasa dia akan jadi sama susah lah. Lagi? Kecilkan yang tak melorek. Kecilkan yang tak berlorek. Sama lah ni, maknanya kamu besarkan kawasan yang berlorek lah kan. Ataupun kita boleh juga Ahmad ni boleh berdiri dekat lagi dengan papan tu. Kan? Kalau dekat sikit dia yang logik lah tu. Logik. Kalau dia dekat sikit betul lah dia akan nampak bulatan tu lebih besar kan. Dia katakan berdiri 1 meter daripada situ, obvious lah kena lah. Okay, sepatutnya Ahmad ni kena berlatih lagi lah barulah kebarangkalian dia meningkat. Okay, alright, nombor 22. 22 Ajmal. Ajmal, Nopi tak nak try? Saya 23. Okay, Ajmal baca soalan. Satu kumpulan muzik sekolah terdiri daripada 5 orang ahli yang akan dipilih daripada 3 orang pemain drum, 5 orang pemain gitar dan 4 orang penyanyi. Cari bilangan cara pilihan yang dapat jika kumpulan muzik itu terdiri daripada A. 1 orang pemain drum, 3 orang pemain gitar dan 1 orang penyanyi. Okay, jadi yang ni soalan apa? Gabungan. Gabungan. Okey, macam mana nak cari tu A tu? 1 orang pemain drum, 3 pemain gitar, 1 orang penyanyi. Darab je kan, betul? Darab. Jadi kita nak 1 orang pemain gitar, pemain drum daripada berapa orang pemain drum? 1. 1 daripada berapa? 3. Jadi macam nak isi dalam formula C tu? 3C1. 3C1. Okey, lepas tu pemain gitar tu. Pemain gitar tu berapa? Pemain gitar 5 orang dan nak 3 orang. Okey, jadi 5C 3 last kali? Seorang penyanyi daripada 4 orang. Okey, jadi 4 orang. Lepas tu kita nak seorang je penyanyi. Okey, jadi yang ni kita 1 pemain drum dan seorang pemain gitar dan seorang penyanyi. Bila kita kata dan, kita akan darab. Jadi kita akan dapat jawapan berapa yang ni? 120. 120. Okey, betul. Okey, soalan seterusnya. Dia kata apa? B. 1 orang pemain drum dan sekurang-kurangnya 2 orang pemain gitar. Jadi apa maksud bila dia kata sekurang-kurangnya? Sekurang-kurangnya tu dia 2 orang ke atas. 2 orang ke atas. Jadi kita kena buat yang ni first kali kita ambil pemain gitar 2 orang, lepas tu atau
Atau 3 orang. 3 orang atau? 4 orang, 5 4 orang. 5 orang kena ambil? Ada 5. 5. Tak boleh kan ambil 5 gitar kan? Oh, tak boleh. Sebab apa? Sebab ada kena 1 orang pemain gitar. Mesti kena ada seorang pemain drum. Jadi kita akan tulis ke asing-asing. First kali ni kamu tulis apa ni? Pudar. Okay. Okay. First kali kamu tulis kepada kalian untuk 2 orang. 2 orang. Jadi 2 C berapa ni? Yang ni apa kamu punya pemain C1. drum kan? Okay. Ni pemain drum kamu. Lepas tu darab dengan 5C7. Yang ni apa? 5C2. 5C2. 5C2 ni apa? 5C2 ni gitar. 2 orang pemain gitar. Yang ni jika 2 orang. Lepas tu ujung ni apa? Tu penyanyi. Penyanyi. Penyanyi kena ada berapa orang? 2 orang. 2 orang. Okey. Jadi jumlah dia mesti 5 kan? Okey. Jadi 2 orang. Jadi dapat berapa yang ni? 180. 180. Okey. Lepas tu kita buat pula cuma kita tukarkan siapa? Main gitar kita berapa kat sini? 3. 3. Jadi 5C3. Jadi kalau pemain gitar kita 3, penyanyi kita berapa orang? 1. Seorang saja. Jadi yang ni 4C1. Jadi yang ni dapat berapa? 120. 120 ni? Saya tak nampak. Saya tak percaya. Alright. Last kali. Yang ni, okay, yang ni kamu tulis ni 2 atau 3 atau 4. Okay, yang ni 4 orang pemain gitar kan? Jadi pemain drum masih lagi 2C1 sebab wajib ada seorang pemain drum. Lepas tu sekarang ni kamu punya pemain gitar berapa? 5. 5C? 5C4. 5C4. Berapa orang penyanyi? Kosong. Jadi tiba-tiba boleh pula buat band tak ada orang menyanyi kan? Okay, tak apa. Jadi yang ni dapat apa? 15. 15. Jadi total semua ni kita kena buat apa? Tambah. Sebab apa tambah? Tak tahu tu. Sebab atau. Bila atau kita kena tambah. Sebab dia boleh jadi 3 sama ada 2 atau 3 atau 4 kan? Jadi bila kita sebut atau kita akan tambah. Jadi jumlah dia dapat berapa ni? Kebanyakan kalian tu? 315. 315. Okey, jadi yang ni bilangan susunan lah. Okay, alright. Okay, betul. Nombor 23, Lutfi. Lutfi kata dia nak jawab. Okey. Azman nak jawab je. Rajah 7 menunjukkan fungsi HT sama dengan negatif 4T kuasa 2 tambah 32T seperti ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Mewakili tinggi dalam meter bunga api T saat selepas dilancarkan. Titik A ialah asalan dan bunga api itu meletup pada titik tertinggi. Pada ketinggian berapakah bunga api itu meletup? Jadi dia nak tahu T meletup. Macam mana nak tahu? Kita kena cari nilai maksimum dia. Macam mana kamu cari nilai maksimum dia? Kita buat penyempurnaan kuasa 2. Kamu buat penyempurnaan kuasa 2 ke ni? Mana ada. Kabur. Bukan, kita boleh buat kaedah satu lagi. Jangan buat penyempurnaan kuasa 2 sebab susah. Kita buat apa? Ni Ajmal punya jawapan ke bukan saya punya jawapan? Oh lah. Okay, kamu buat penyempurnaan kuasa 2 kan? Susah. Tak apa, buat Ajmal. Susah ke? Bukanlah susah. Ada cara lagi senang. Kita macam nak cari titik maksimum minimum dengan cara yang lebih mudah. D. Kita beza. 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 Jadi kalau beza fungsi kita nak tulis macam mana? H prime H prime. H prime. Jadi kita beza ni satu-satu dapat apa ni? H prime T. H prime T. Beza negatif 4T kuasa 2 negatif 8T. Negatif 8T. Okey, kan senang. Okey, lepas tu negatif 8T, lepas tu dapat 32. Campur 32. Tambah 32. Lepas kita dah beza, betul lah. Lepas kita dah beza, kita buat apa? Macam nak dapat tempat maksimum ni? Pada titik maksimum atau minimum, kamu punya pembezaan sama dengan apa? Kosong. Kamu kecenderungan tangent tu kosong lah sebab ni titik pusingan. Jadi kita akan ambil negatif 8T campur 32 ni, kita akan samakan dengan
Kosong. Left. Negatif 8T tambah 32 sama dengan kosong. Okey, lepas tu kita nak cari T. Berapa kamu dapat T kat sini? T dapat 4. Betul. T akan dapat 4. Jadi kalau pakai punya perangkau kedua pun betul ya. Boleh dapat juga jawapan dia. Lepas dah dapat T 4 ni kita buat apa? Kita dah dapat T. T 4. Lepas tu buat apa? Lepas tu kita buat. Kita nak cari H kan? Kita nak cari Jadi macam nak cari H tu. Masuk balik dalam equation. Equation yang mana satu? Yang kita dah beza Yang belum. Yang belum beza. Jadi kita nak cari nilai H ni. Jadi kita akan gantikan nilai T kuasa 2 ni dengan 4 kan? Jadi kita akan dapat jawapan berapa? 64. 64 tu Jadi kita boleh beza. Sama kan kaedah kamu Lutfi lepas sama lah. Tapi saya punya macam susah panjang, nanti ambil masa kamu lama sangat. Jadi sebab tu kita pakai pembezaan kalau kita jumpa soalan titik maksimum minimum macam ni ya. Baik, cikgu. Okey, soalan 24. Siapa nak jawab? Ajmal. Dan fungsi kuadratik fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 2 kurungan x tolak 1 kurungan tambah k. Menyilam paksi x pada 2 titik. Cari julat yang mungkin bagi k. Yang ni kita nak pakai formula apa? Negatif 4ac. B kuasa 2 tolak 4ac tapi simbol kamu ni salah sebab apa? Sebab apa? Sebab dia menyilang paksi tu pada 2 titik. Kan kita ada 3 kes kan? Jadi kes yang menyilang pada 2 titik tu B kuasa 2 tolak paksi lebih besar dari kosong. Kalau dia sentuh 1 titik saja pada paksi S tu, yang tu kes yang mana? Kurang. Kan? Sama dengan kosong. Yang kurang ni bila apa? Bila tak sentuh. Bila tak bersentuh. Jadi kat sini dia kata bersentuh kan. Jadi patutnya kamu guna yang lebih besar dari kosong lah. Jadi cikgu ubah simbol ni. Okey, jadi kita akan gantikan nilai A, B, C kita dalam equation ni kan. Ni B kamu apa? B2. Juga B2. Negatif 2. Yang ni kamu kena, kejap. Yang ni kamu kena kembang dulu tak? Sebelum kamu ganti fx kamu tu. Yang ni equation ni. Yang ni sekarang ni B tu apa? B tu yang mana satu? B tu yang ada X kat depan ni kan? Jadi sekarang ni kita kembangkan dulu equation ni Ajmal. 2X kuasa 2 tolak apa? Tolak 2X tambah 2 tambah K. Okey, tolak 2X tambah 2 betul lah. Jadi betul lah B kamu negatif 2 kan? B negatif 2, lepas tu A kamu sama dengan? A2. 2 dan K, kamu punya C sama dengan 2 campur K, betul? Okey, jadi bila kita kembangkan ni, yang ni simbol dia semua kamu kena betul kan? 2 kuasa 2 ni dapat apa sebenarnya? 4 kan? 4. Okey, jadi belakang ni memang kita kira. Jadi tolak 4 darab 2 dapat berapa? 16. 4 darab 2 lepas tu darab 2 terus. Okey, jadi dapat negatif 16. Lepas tu K tu depan dia apa? Negatif 8. Negatif 8. Okey, betul. Lepas tu 4 tolak 16 dapat apa? Negatif 12. Negatif 12. Okey, kita akan pindahkan ni ke belah kanan ni. Jadi dia jadi apa tu? Apa equation dia? Negatif 8K lebih besar daripada? 12. Okey, lepas tu kita akan pindah 8 ni. Apa jadi dia ketaksamaan kita? Jadi 12 per 8. Ketaksamaan ni ubah arah tak? Ubah arah tak? Ubah sebab bila kita darab bahagi dia akan jadi tukar arah.
You know? Ini salah ni jawapan kamu. Okay. Ni kamu pusing pula. Okay, betul lah. Jadi yang ni 12 bahagi dengan negatif 8. Jadi dapat apa ni? 3/2. Jadi K sama dengan negatif ke positif 3/2? Positif. Negatif. Negatif. Sebab bila kita pindah, negatif tu tak hilang. Tapi kita sama ni tukar lah. Okay, jadi dapat negatif 3/2. Ni jawapan betul dia lah. Ni kamu salah kira sebab tu kamu dapat 14 tu. Okay. Okay, jadi yang ni tak payah lakar sebab kita lakar hanya bila kita ada dua nilai yang kita nak cari julat dia. Okay. Nombor 25. Siapa nak terang? Lutfi. 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 Saya Ustaz. Okay. Yang ni soalan bawah tajuk apa? Yang ni dia kebarangkalian. Lagi bukan kebarangkalian saja. Kebarangkalian apa? Kebarangkalian taburan kebarangkalian. Taburan kebarangkalian. Yang mana satu? Binomial ke normal? Ni normal. Alah. Ni binomial dia tulis. Yang ni binomial dia tulis kan? Mana? Dekat atas soalan Dia ni. tulis kat taburan kebarangkalian saja. Yang ni adalah taburan bawah tu binomial. Ada. Okey. Jadi macam mana nak dapat nilai K? Rajah 8. Tak payah baca soalan nak ya. Boleh juga bacalah soalan. Rajah 8 menunjukkan taburan kebarangkalian bagi X memiliki ubah rawak diskrit X mempunyai satu taburan kebarangkalian binomial dengan N sama dengan 4 dengan keadaan N ialah bilangan percubaan. Alright. Nombor 1 dia suruh cari nilai K. Macam nak cari nilai K? K tu dia duduk dekat paksi Y tu. Dia adalah kebarangkalian. Lepas tu kita kena tambah. Jumlah kebarangkalian sama dengan apa? 1. Kita tambah 1/1. 1 kan? 1. Kebarangkalian 1 kan? Jadi 1 tolak dengan apa? 1 tolak dengan 1/4 kali 2 sebab dia jumpa 2 kali. Lepas tu tambah tolak dengan 1/6 kali 2 juga sebab dia jumpa 2 kali. 16. 1/16 silap. Okey. Lepas tu tolak dengan K sekali lah kan? Tolak dengan K. Jadi dapat jawapan K tu, betul? K sama dengan 3. K sama dengan berapa tu? 3/8. Okey, betul. K 3/8. Okey, B tu apa maksud? Yang B tu dia suruh cari nilai P X lebih besar dan sama dengan 3. Betul. Lepas tu kita kena guna apa? Kita nak tengok paksi X ke paksi Y untuk dapat? Kita tengok paksi X. Ya ke? Tak, paksi Y. Kita nak kebarangkalian tu kita akan baca di paksi Y, tapi bila dia kata X lebih besar dan sama dengan 3 tu maksudnya kita nak ambil kebarangkalian yang mana satu? 3 dengan 4. Kita akan ambil 3 dengan 4. Jadi yang 3 ni berapa? 1/4. Yang K ni berapa? 1/16. Sorry, bukan K. Nombor 4 ni 1/16. Jadi 1/4 campur dengan? 1/16. Dapat 5/16. Okey, betul. Ini soalan dia senang saja. Yang ni selalu soalan kalau keluar graf tu gini je lah soalan dia, senang saja. Jadi siapa ada soalan nak tanya? Dah habis dah 25 soalan. Okey Jadi untuk kelas hari Selasa ni kita akan bincangkan ketah 2. Jadi kamu kena hantar kat cikgu awal sikit boleh? Jangan hantar cikgu lewat sangat. Nanti cikgu tak sempat nak semak jawapan kamu betul ke salah.